Abu Abdullah berkata, sabar berarti keluar dari sesuatu agama lalu memeluk agama yang lain. Abu Aliyah berkata, as-sabi'in ialah satu golongan daripada ahli kitab. Mereka membaca kitab Zabur. Perkataan asbu, yakni yang tersebut di dalam surah Yusuf itu, berarti aku akan cenderung. Itulah tajuk dan hadis yang kita baca hari ini. Sebenarnya kita ada tinggal baru ni kan, ada tinggal tak ada habis perbincangan tentang hadis 328. Dah baca sahadis baru ni kan, tajuk dulu sahadis. Nah, hadis 328 muka surat 297. Tengok situlah pula. Kalau kita perhatikan hadis sebelum ni, hadis 327, di situ dia sebut Nabi SAW tepuk tangan ke tanah, lepas tu dia pendekatkan tangan dia tu ke mulut. Kalau kita tengok dalam hadis 326 pula sebelum pada tu lagi, dia sebut situ Nabi SAW tepuk kedua tapak tangannya ke bumi, tanah. Lepas tu dia pun tiup kedua-dua tapak tangan, tiup dengan menggunakan perkataan nafakha wa nafakha fihima. Tiup yes. Itu kalau kita tengok tu kan, dua riwayat sebelum ni. Dan kalau kita tengok dalam riwayat hari ini, iaitu 328, di situ dia sebut Ammar cerita ni, kami ketika itu berada dalam satu pasukan, lalu kita berjunuk. Dia kata kepada Sayyidina Umar, kata perawi, beliau, yakni Nabi SAW, meniup dengan agak kuat. Wa qala tafala fihima, dia meniup dengan agak kuat debu yang terlekat pada kedua belah tangannya. Di sini dia guna perkataan tafala. Tadi nafakha. Dalam yang kedua tadi, dia dekat tangan ke mulut dengan maksud nak siup lah kira-kiranya. Itu perbezaan riwayat tu nak ceritanya, perbezaan riwayat. Perbezaan riwayat. Apa maksud beza riwayat ini? Beza riwayat ini orang panggil, dalam istilah hadisnya, orang panggil riwayat dengan makna. Riwayat dengan makna. Siup lah, makna siup. Kalau kita bahasa Melayu ni, tiup, hembus, tu lebih kurang. Sembuh, kita kata. Ikutlah, lain-lain lagi yang seumpamanya. Salah satu daripada lafaz-lafaz itu telah digunakan oleh Ammar dalam menceritakan perbuatan Nabi siup tu. Perawi di bawah ni, dia nak rayak maksud sama lah, cuma dia pilih perkataan lain, dia guna perkataan lain untuk mudah lah. Gitulah, seperti kita lah. Tidak semestinya kalau untuk guru rayak gitu, kita rayak gitu juga lafaz tu, asalkan maksud dia siapa. Tetapi sebenarnya dari segi makna dia tu ada beza sedikit sebanyak. Ada beza sedikit sebanyak. Kalau kita kata makan lah, kata makan, kita kata bahasa Melayu, makan, bahar, kata juga orang kata bahar makanan tu dah, ranggah dah misalnya, darah tak boleh belakang, banyak kan kata-kataan yang mana maksudnya makan belakang. Tapi beza tu, kita tahu orang bahasa Melayu, ahli Melayu lah, ahli bahasa Melayu, bahar tak serupa tu perkataan tadi tu. Dengan sebab itu,
ada kalanya dia jadi salah. Riwayat bil makna ni kena beringat. Ada kalanya dia jadi salah, ada kalanya tidak salah, cuma beza sikit makna. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama dia tidak mengharuskan riwayat dengan makna ni sebab takut lari. Misalnya macam tadi perkataan Melayu tadi, beza jauh tu tak kedara dengan makan. Langak. Beza. Kalau kita Nabi kata makan, kita kata dia kata langak. Paruk tu tak kena tu lari. Tapi kalau hak dekat-dekat tak apa. Hak dekat-dekat tak apalah. Kita kata tidur, dia baring. Walaupun tidur dengan baring itu ada beza. Baring tidak semesti tidur, dan tidur tidak semesti baring. Boleh duduk, boleh tidur. Kadang-kadang dia apabila guna perkataan yang dekat-dekat tu dia lari, tidak tepat. Ada kalanya salah. Kalau salah tak boleh guna. Perkataan yang salah dia kira. Jadi ulama-ulama kata orang yang biasa kita jumpa dia ni rajin tukar perkataan sehingga jadi salah. Perawi itu tak boleh pakai. Siapa gitu mengikut kaji hadis ni, ulama-ulama hadis dia cek orang ni rajin ke lagu ni, kau jarang-jarang berlaku. Atau dia ni kalau pilih perkataan dekat tidak lari dia perhati berlaku. Ini kerja ulama hadis lah. Dia perhati orang ni biasanya lagu kalau biasa dia tukar-tukar, dia rajin tasarruf, orang panggil dia rajin mana-mana tasarruf tu teruk. Jadi perawi itu akan dianggap lemah lah, akan dianggap lemah, tak boleh buat hujah, apa-apa dia cerita, terutamanya kalau berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan akidah, kena beringatnya. Tak boleh. Kalau cerita-cerita lain boleh kira, itu pun setengah-setengahnya akan menjejaskan. Tapi setengah-setengah tu tidaklah sampai menjejaskan. Contoh hak tidak menjejaskan itu tafalah dengan nafaqah tadi. Tafalah dengan nafaqah. Sebab kita kata mari dengan datang, apa beza? Mari dengan datang lebih kurang kan? Mari dengan datang kalau bahasa Melayu lebih kurang. Tetapi walau bagaimanapun perkataan nafaqah dengan tafalah ni ada sedikit perbezaan. Ada sedikit. Setengah-setengah tu tak ada beza langsung, setengah-setengah tu ada beza sikit. Gapo dia hak sikit, kita tengok dalam nota 323. Perkataan tafalah juga berarti meniup, sama seperti nafaqah. Nafaqah makna tiup, tafalah pun tiup. Tapi tafalah ni kuat sikit, sehingga tubik sikit sebanyak air liur, air ludah. Itu tafalah. Itu tafalah, sedikit sebanyak tubik air liur. Berapa tak kuat lah, kuat tiup. Kesimpulannya tiup tadi, sebab tiup ni kan, kalau kita kata nafaqah, tiup kohor pun tiup dah. Tiup dah. Dalam hadis dia sebut apa ni, cicak tiup. Dia guna perkataan nafaqah juga. Pas cicak tiup setara mana dah, kohor lah kita. Pekat perawi ni dia nak royak darah lah. Dia guna perkataan tafalah. Bila siuk darah kan, mungkin sedikit sebanyak keluar air ludah. Kalau siuk kohor tak tubik, dia nak royak kuat siuk. Kalau siuk kohor tidak akan hilang debu yang terlekat di tangan tu. Dia nak royak sininya sehingga hilang debu tu. Hilang. Tidak lekat sikit-sikit. Apabila siuk darah, gitulah hasilnya. Kalau siuk kohor tak hilang debu. Dia nak royak sini sehingga hilang. Sebelum pada ni kita sudah jumpa dah, adakah dimaksudkan debu tu ke tidak? Yang dimaksudkan tepuk saja. Kalau maksudnya tepuk saja, tak apalah kalau hilang darah pun siuk. Dulu kita sudah bincang dah. Cuma nak cerita di sini, dalam riwayat ni dia guna perkataan tafalah. Tujuan guna perkataan tafalah tu dia nak royak siuk tu darah, sehingga hilang sedikit sebanyak debu. Hak tebal dia tu hilang. Tu tujuan perawi tu dia fikir